آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab Sahih Imam Muslim rahimahullah. Ahlan kepada semua yang berada, ahlan di ruang Facebook, Nur Jahan Karamdad, Aisaraf, Tengku Amirul, Khairiyati Alaidin dan juga Muhammad MD Yunus serta sahabat-sahabat lain yang berada di ruangan TikTok. Ahlan Fatimah Samsuddin dan semua. Kita telah tiba pada riwayat 5085 di mana Imam Muslim membawakan hadis-hadis berkenaan tentang istihsanid dhahiyah, berlaku baik kepada berlaku baik sewaktu melakukan penyembelihan binatang korban, wa dhabhiha mubasyarah, menyembelih binatang korban dengan sendiri bila taukil, tanpa mewakilkan kepada orang lain. Sunnah untuk seseorang itu kalau mahir dia menyembelih binatang korban sendiri. Wa tasmiyah wa takbir, dan membaca bismillah, melakukan ucapan bismillah dan Allahu Akbar sewaktu melakukan penyembelihan korban. 5085 baca sanadnya terus. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala, beliau telah berkata, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyembelih binatang kurban bikabsyaini, dengan dua kibas, dua biri-biri, amlahaini berwarna putih, akranaini bertanduk. Maka ini antara ciri-ciri binatang kurban yang baik, daripada biri-biri, daripada berwarna putih dan bertanduk. Zabahahuma biyadih, Nabi SAW menyembelih keduanya dengan tangan baginda sendiri. Wasamma, dan sewaktu sembelih baginda membaca bismillah. Wakabbara, dan bertakbir Allahu Akbar. Wawada'a rijlahu, dan baginda meletakkan kaki baginda ala sifahihima. Apakah maksud sifah? Ai janibul unuq, pada bahagian tepi tengkuk kedua-dua binatang tersebut. Kenapa Nabi SAW meletakkan kaki pada tengkuk? Supaya mudah untuk menyembelih dan binatang tersebut tidak bergerak-gerak. Terus riwayat seterusnya. Kemudian pada baris yang ketiga daripada bawah, Imam An-Nawawi membawakan tentang aib-aib yang ada pada binatang korban yang boleh menjadikan binatang korban tersebut tidak diterima. 5086 baca sanad dia. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala, beliau telah berkata, dha'a Rasulullah, Nabi SAW telah menyembelih binatang kurban bikabsyaini, dengan dua kibas, dua biri-biri, amlahaini berwarna putih, akranaini kedua-duanya bertanduk. Qala, berkata perawi, wa ra'aituhu, dan aku telah melihat Nabi SAW yazbahuhuma, menyembelih kedua kibas tersebut, biyadihi, dengan tangan baginda sendiri. Qala, berkata perawi, wa ra'aituhu wadi'an qadamah, aku telah melihat Nabi SAW meletakkan kaki baginda ala sifahihima, pada tepi tengkuk kedua binatang tersebut. Wasamma, dan baginda mengucapkan bismillahi wa kabbara dan Allahu Akbar. 5087 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bihi la qala wa hadatsana Yahya ibn Habib qala hadatsana Khalid ya'ni ibn al-Harith qala hadatsana Syu'bah qala akhbarani Qatadah qala sami'tu Anas radhiyallahu ta'ala yaqul dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithlihi qala qultu anta sami'tahu min Anas, maka telah ditanya kepada Qatadah, adakah kamu yang telah mendengar Anas bin Malik meriwayatkan hadis ini? Qala na'am, beliau berkata ya. 5088 baca.
Maka dalam riwayat ini diterangkan apakah yang dimaksudkan dengan riwayat sebelum ini, wasamma wa kabbara. Maka Nabi bila nak menyembelih binatang, Nabi akan membaca bismillahi wallahu akbar. 5089 baca sanad dia. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi SAW amara, telah memerintahkan untuk dibawakan bikabshin dengan seekor biri-biri akran berwarna putih, yata'u fi sawad bermaksud hitam pada kakinya, wa yabruku fi sawad hitam pada perutnya, terdapat warna hitam pada perutnya, wa yanzuru fi sawad dan terdapat warna hitam pada sekitar matanya. Ini yang kita boleh nampak pada baris yang kedua, kata Imam Nawawi, famaknahu anna qawaimah kakinya, wa batnah perutnya, wa ma haula ainaihi kawasan sekitar kedua matanya, aswad adalah berwarna hitam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana tadi? Okey, wa yanzuru fi sawad, dan hitam, ada warna hitam sekitar matanya. Fa utiya bih, maka kibas tadi dibawa kepada Nabi untuk dibuat korban. Qala li Aisyah, maka baginda bersabda kepada Aisyah, halumbi, bawakan al-mudyah, akan pisau. Summa qala, kemudian baginda bersabda kepada Aisyah, ishhadhiha, tajamkanlah pisau tersebut, bihajar, dengan diasah pada batu. Fafa'alat, maka Aisyah telah melakukan. Summa akhadhaha wa akhadhal kabash, kemudian baginda Nabi SAW telah mengambil pisau dan Nabi telah mengambil kibas biri-biri tersebut. Fa'ataja'ah, Nabi telah membaringkannya. Summa dhabahah, kemudian Nabi SAW telah menyembelihnya. Maka Nabi SAW telah membaca waktu sembelih, Bismillahi Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah, min Muhammad, daripada Muhammad, wa ali Muhammad, daripada ahli keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan daripada umat Muhammad. Summa dha'a bih, kemudian Nabi SAW telah menyembelih binatang korban tersebut. Pada baris yang kedua 46, pada baris yang kedua 46, kata Imam Nawawi, siapakah yang seseorang itu layak untuk wakil menyembelih binatang korban dia? Wayaju wal afdal liman wakala an yuwakkila muslimah, dia melantik seorang yang Islam, faqihan bibabi zabaih, seorang yang benar-benar mahir tentang soal jawab permasalahan tentang penyembelihan, wadhahaya, dan juga korban. Maka orang tersebut yang dia lantik untuk menyembelih korban dia, kalaulah dia sendiri tidak mahu untuk korbankan. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dua baris selepas itu, maka apakah maksud sifahihima, ay safhatal unuq, bermaksud janibul unuq, iaitu bahagian tepi tengkuk. Kenapa Nabi meletakkan kaki baginda pada bahagian tepi tengkuk? Wa innama fa'ala hadza liyakuna athbat lah wa amkan, menjadi lebih kuat dan menjadi lebih mudah untuk menyembelih, supaya binatang tersebut tidak bergerak. Li'alla tattarib az-zabiha, supaya binatang sembelihan tidak bergerak-gerak kepalanya sehingga menyukarkan untuk menyakukan sembelihan. Kemudian riwayat seterusnya baca berkenaan tentang jawaziz zabah bikulli ma anharad dam, harus untuk menyembelih binatang korban dengan setiap benda yang boleh mengalirkan darah, illa, kecuali yang tak diboleh untuk sebagai sembelihan korban adalah gigi, zufar, kuku, wasairal izam, dan semua jenis tulang. 5090 baca sanad dia. Daripada Rafi' bin Khadijah radhiyallahu ta'ala, beliau telah berkata, aku telah bertanya, wahai Rasulullah, inna laqul adu wa ghada, sesungguhnya kami akan bertemu dengan musuh esok, walaysat ma'ana muda, dan kami tidak mempunyai pisau untuk menyembelih binatang. Qala, maka baginda bersabda, a'jil, bersegeralah dalam menyembelih, au arin, kedua-duanya memberi maksud yang sama, panjang lebar. Imam Nawawi jelaskan perkataan a'jil dan arin pada penghujung muka surat ini, namun ringkasannya adalah kedua-duanya bermakna lebih kurang sama, bermakna wahid. Maka apakah maksud ajil? Segerakanlah penyembelihan, sebab itu dibawakan dengan au, memberi makna syak.
Sabda Nabi, ma anharad dam, maka segerakanlah penyembelihan dengan setiap apa yang boleh menjadikan darah mengalir. Wa dzukira smullah, dan dibaca padanya nama Allah. Yang tak boleh adalah laisa sin, tidak boleh menyembelih binatang dengan gigi, wazufar, dengan kuku, wasauhaddithuka, dan aku akan menerangkan kepada kamu, sabda Nabi, amma sin, adapun gigi, fa'azmun, maka ia termasuk dalam kategori tulang, wa amma zufar, adapun kuku, famudal habsh, maka ianya adalah pisau yang digunakan oleh orang-orang Habsyah. Qala, berkata perawi, wa asabna, dan kami telah beroleh nahbah, harta rampasan perang berupa unta dan kambing. Fanadda minha ba'ir, maka telah terlepas lari daripada kambing unta tersebut seekor unta. Faramahu rajulun bisahmin, maka seorang lelaki telah memanah unta yang lari tersebut dengan anak panahnya. Fahabasah, dan telah memberhentikannya. Maka Nabi SAW pun bersabda, inna li hadhil ibil, sesungguhnya untuk unta ini, awabida, kadangkala menjadi liar, ka awabidil wahsy, sebagaimana liarnya binatang liar yang lain. Fa idza ghalabakum minha syai'un, maka apabila binatang-binatang liar tersebut mengalahkan kamu, fasna'u, maka lakukanlah kamu dengannya sebegini. Maksudnya bila binatang tu dah lari tak boleh, maka tidak perlu lagi untuk sembelih cara biasa. Maka boleh sembelih dia dengan cara apapun supaya binatang tersebut tidak melarikan diri. Maka boleh sembelih dengan dilukakan pada kakinya, pada badannya. Boleh dilukakan begitu. Itulah maksud daripada hadis Nabi SAW. Bila unta tersebut liar dan tidak lagi boleh dikawal. Jelas ke jelas? Terus Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu baca muka surat sebelah terlebih dahulu, baris yang ketiga. Kata Imam Nawawi, az-zakatul ikhtiyariyah, ada cara penyembelihan biasa. Wal ittirariyah, dan ada cara penyembelihan apabila berlakunya darurat. Maka kata Imam Nawawi, al-hayawanul ma'kulul ladzi la tahillu maitatu darban. Ada dua jenis binatang yang boleh dimakan dagingnya dan tidak boleh dimakan jika menjadi bangkai. Maqdurun ala dhabhihi wa mutawahish. Ada binatang yang kita mampu sembelih dia seperti biasa, dan ada binatang yang liar, luar daripada kawalan, tidak boleh sembelih seperti biasa. Fal maqduru alaih, maka binatang yang boleh sembelih seperti biasa, la yahillu illa bidzabah, maka tidak halal kecuali dengan cara sembelih. Di mana nak sembelih? Sama ada di halak, di kerongkongnya, wal labbah, kalaulah unta dekat labbah. Sebagaimana yang kita telah belajar. Wa hadza mujma' alaih, dan ini disepakati oleh semua para ulama. Wa sawa'un fi hadza, sama ada binatang yang kita boleh kawal ini adalah binatang yang jinak ataupun wahsy, binatang yang liar. Idza qadara ala dhabhi, selagi mana boleh untuk sembelihnya seperti biasa, bi an amsaka said, contohnya binatang buruan yang berjaya ditangkap ataupun binatang yang telah dijinakkan, maka tidak halal binatang itu kecuali dengan cara sembelih dia. Wa ammal mutawahish, adapun binatang-binatang yang liar, luar daripada kawalan, contohnya waktu korban, binatang tu dah lari, dah terlepas, dah mula lari sampai ke jalan, kasaidi, maka hukum dia adalah seperti binatang buruan. Maka kita dah belajar dalam binatang buruan, fajami'u ajza'ihi yuzbahu, maka setiap anggota tubuh badan binatang tersebut boleh disembelih madama mutawahisha, selagi mana ianya berada di luar kawalan. Itu yang kita baca tadi. Nabi kata kalaulah dia menjadi liar, dia seperti binatang liar. Maka Nabi SAW suruh sembelih. Maka kalaulah kita berjaya lukakan kaki dia, maka lukakan. Kalaulah berjaya lukakan badan dia, maka lukakan. Ini yang dimaksudkan dengan sembelihan ittirari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu sabda Nabi, sebab itu kata Imam Nawawi, fa idza ramahu bisahmin, apabila binatang tersebut telah dipanah ataupun telah dilukakan dengan apa jua jenis cara, fa asaba syai'an minha wa mata bihi, dan binatang tersebut mati kerana luka tersebut, maka binatang tersebut menjadi halal secara ijma'. Terima kasih banyak Ummima, moga Allah balas dengan sebaik-baik kebaikan dan ganjaran.
Maka sebab itu kena faham, ada keadaan yang dikira sebagai sembelihan biasa dan ada keadaan yang dikira sebagai sembelihan apabila daripada Rafiq bin Khadij radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah bersama dengan Nabi SAW di Zulhulaifah yang terletak di Tihamah. Fa asabna, maka kami telah beroleh harta rampasan perang berupa kambing dan unta. Fa ajilal qaum, maka telah tergesa-gesa sekumpulan para sahabat. Fa aghlaw, mereka telah memanaskan, telah memasak akan binatang tersebut di periuk-periuk. Fa amara biha, maka baginda memerintahkan. Fa kufiat, maka telah diterbalikkan periuk-periuk tersebut. Summa adalah, kemudian baginda telah menetapkan bahawa setiap asyaram minal ghanam bijazun, setiap seekor unta nilai dia adalah 10 ekor kambing. Kenapa Nabi SAW tak bagi mereka untuk sembelih, untuk masak? Kerana dibenarkan untuk mengambil harta rampasan perang apabila berada dekat tempat musuh. Apabila dah berada dekat dengan Madinah ataupun dekat dengan tempat, maka harta rampasan perang tidak lagi boleh digunakan sehingga berlakunya pembahagian harta rampasan perang tersebut. Itu yang diterangkan oleh Imam Nawawi pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Maka sebab itu nanti para pelajar boleh baca Sababul Amri Bi'iraqatil Qudur. Kenapa Nabi suruh terbalikkan? Sebab dah tak boleh makan. Sebab dah dekat dengan Madinah, dah dekat dengan Darul Islam. Maka harta rampasan perang hanya boleh digunakan sebelum pembahagian ketika berada di tempat musuh. Jelas ke jelas? Maka kemudian 3 baris selepas tu pun nanti gariskan baca. Maksudnya Nabi bukanlah suruh buang daging tu. Tidak, cuma daging tu tak boleh dimakan, kena dikembalikan kepada harta rampasan perang dan akan dibahagi-bahagikan nanti. Sebab itu Nabi SAW sebut, setiap seekor unta yang disembelih, maka persamaannya adalah 10 ekor kambing yang perlu dibayar ganti rugi apabila mendapat bahagian daripada harta rampasan perang. Jelas ke jelas? Riwayat 5092, baca sanad dia. Maka kami telah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami akan bertemu dengan musuh esok dan kami tidak mempunyai pisau jika ada keperluan untuk menyembelih binatang untuk makan. Fanudhaki bil lid, adakah kami boleh menyembelih dengan kulit buluh? Dan baki hadis adalah sama. Kemudian dalam riwayat ini juga ada disebutkan, fanadda alaina ba'irun minha, maka telah terlepas dan melarikan diri seekor unta daripada kalangan kami. Faramainahu, maka kami telah memanahnya dengan anak panah. Hatta wahasnah, sehingga kami berjaya menjatuhkan dia. Maka ini dikira sebagai sembelihan ittirari, maka mana-mana bahagian yang boleh kena dan lukakan, maka itu dikira sebagai sembelihan. 5093, baca sanad dia. Walisat makna mudah, kami tidak mempunyai pisau, maka adakah kami boleh sembelih dengan buluh? Maka jawapan Nabi kita dah baca, ma'an harad dam, apa jua yang boleh mengalirkan darah, maka boleh diguna untuk menyembelih binatang, kecuali kuku, pisau, kecuali kuku, tulang dan juga gigi. Maka ini yang Nabi SAW larang. Riwayat yang terakhir 5094, yang ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wabila qala hadatsana Muhammad bin Walid ibn Abdul Hamid qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Sa'id bin Masruq an Abayah bin Rifa'ah an Rafi' bin Khadij annahu qala ya Rasulullah inna laqul aduwa ghada wa laysa ma'ana muda wa saqal haditha wa lam yadhkur fa'ajila al-qawm fa'aghlaw biha al-qudur fa'amara biha fakufiyat wa dzakara sa'il al-qissah. Kita akan sambung balik jam 3 petang nanti insya-Allah. Terima kasih kepada semua.